Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube saya yang dah lama saya tak update. Beberapa minggu lepas, buku sulung saya Tidak Mengapa Untuk Patah Lagi telah diterbitkan dan Alhamdulillah buku ini sudah boleh didapatkan di pasaran, sudah ada di Shopee, sudah ada TikTok Shop dan sudah ada di OnPay tentang kita. Maka untuk sesiapa yang ingin mendapatkan Tidak Mengapa Untuk Patah Lagi boleh dapatkan. Link saya sediakan di bawah. Tanpa melengahkan banyak waktu, saya nak buat unboxing Tidak Mengapa Untuk Patah Lagi. So setiap pembelian Tidak Mengapa Untuk Patah Lagi, semuanya akan datang macam ni. So ini adalah belakang dia, cover belakang. Dan ini adalah cover depan. Kenapa ada seorang wanita berjalan di sini dan ada KLCC, pemandangan di sini. Semuanya anda akan dapat dan faham ketika membaca bahagian epilog dalam Tidak Mengapa Untuk Patah Lagi. So jom kita unboxing. Tidak Mengapa Untuk Patah Lagi. So kita tengok dalam dia dulu. Dia mempunyai dua tona warna, warna kuning, warna hitam dan warna kertas lah, macam ni. So ada beberapa illustration vektor, dan ada tulisan panjang, ada quotes, ada puisi. Dan setiap pembelian akan dapat satu postcard. Hanya kerana kamu terluka, tidak semestinya kamu tidak bahagia. Self-acceptance bingo. So ini adalah apa yang akan kamu peroleh daripada Tidak Mengapa Untuk Patah Lagi. Dan yang menariknya, di belakang ini ada cadangan playlist ketika membaca buku ini. Ini adalah cadangan playlist yang dicadangkan. Dan ini adalah podcast Puisi dan Kata, podcast saya sendiri. Jadi cadangannya adalah ketika anda membaca buku ini, anda boleh scan barcode ini, QR code ini, dan mendengarkan lagu-lagu yang sudah saya tetapkan, yang sudah saya bikin dan buat playlist. Kemudian sambil membaca buku, anda boleh mendengar lagu-lagu yang saya rasa agak cocok dan sesuai ketika membaca buku ini. Lagu-lagunya agak sesuai dan cocok dengan buku yang saya tulis ini. Ya, so serba sedikit, itulah buku Tidak Mengapa Untuk Patah Lagi. Tidak Mengapa Untuk Patah Lagi. Buku ini mengandungi 1001 cerita di sebalik penulisannya. Di sebalik saya menulis, memang saya berkeinginan untuk menjadi penulis dan mempunyai satu buku. Tahun ini adalah tahun yang sangat punya 1001 cerita untuk saya. Saya berkenalan dengan seseorang yang saya fikir dia adalah doa yang saya mohon dari Tuhan tahun lalu untuk ketemu dengan jodoh saya pada tahun ini. Tetapi akhirnya dia bukanlah jodoh saya dan kami berpisah. Perpisahan itu yang menjadikan saya patah hati dan kecewa. Buku ini adalah saksi sepanjang proses bercinta, berpisah, kecewa, patah hati dan bangkit dan tumbuh semula. Buku ini bercerita tentang ketakutan dan harapan. Sejauh mana kita pergi di masa hadapan yang sangat kabur dan tidak jelas. Kita mesti akan rasa takut kerana masa depan itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan disebabkan masa lalu kita yang mungkin sering mengecewakan diri. Sehingga akhirnya kita melihat dan menilai masa depan seumpama cerminan kepada masa lalu. Maka buku ini mengajar untuk mencari harapan. Bagaimana kita untuk mencari harapan, bagaimana untuk kita melihat dan menilai bahawa ada harapan yang selalu bersama dengan kita. Cuma mungkin kita sahaja yang gagal untuk melihat dan menilainya. Maka buku ini adalah cerita pesan-pesan saya yang berlampirkan dengan nota-nota psikologi yang saya ingin sampaikan pesannya kepada seseorang. Ada sebilangannya pesan kepada dia di masa lalu. Ada sebilangannya adalah pesan-pesan untuk kenalan saya. Dan ada sebilangan dan sebahagiannya lagi adalah pesanan yang saya titipkan buat diri saya sendiri. Maka Tidak Mengapa Untuk Patah Lagi, ia berkisarkan tentang
Tidak mengapa untuk kita selalu merasa kecewa dan sakit. Ini bukanlah membawa maksud kita meromantisaskan kesedihan dan perasaan kecewa, tetapi ia membawa gambaran bahawa hidup ini memang tidak akan selalu baik-baik sahaja. Tetapi hidup ini perlu kita raikan dan merayakan kekurangan dan luka yang pernah menyinggah pada diri kita. Pun begitu, sejauh mana luka itu masih ada pada diri kita, sejauh mana diri kita kecewa, kita perlu selalu ingat dan sentiasa ingat bahawa hidup kita bukan sekadar soal tangisan, ia juga tentang kegembiraan, kebahagiaan yang perlu kita cari. Mungkin bahagia yang kita fikir kita mahu hanyalah kerana kita mahu, dan ketika kita tidak memperolehi dan dia hilang daripada diri kita, maka kita kecewa. Akhirnya, maka percayalah bahawa hidup akan selalu punya ranjaunya. Badai tidak akan pernah ada noktahnya dalam hidup ini. Bahagia bukan selalu tentang noktah pada badai, tetapi bagaimana kita menguruskan emosi dan fikiran ketika berhadapan dengan badai. Tidak mengapa untuk patah lagi.